Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar, tuan-tuan yang menonton video PDPR Cikgu, pengajaran dan juga pembelajaran di rumah melalui channel YouTube Encik Isma. Yang mungkin kali pertama baru jumpa video ni, baru jumpa channel cikgu ni, tak tolonglah. Tak tolong kalau boleh kerjasama tuan-tuan untuk subscribe dan tekan loceng supaya kalau ada video pengajaran yang baru atau video-video yang bermanfaat yang baru, pelajar-pelajar atau tuan-tuan akan terus dapat notifikasi. Kalau ada aplikasi YouTube dekat handphone tu, dia akan keluar terus notifikasi. Kalau ada video-video baru lah, insyaAllah. Baik, dan pada hari ini kita akan meneruskan pengajaran kita untuk subjek Geografi tingkatan 1 seperti mana yang ada kat atas tu kan. Bab 9. Dan pada video kali ini kita hanya fokus kepada subtopik 9.1 sahaja. Apa itu bab 9? Bab 9 ini dia berkaitan dengan pertempatan di Malaysia. Untuk kali ini kita nak melihat tentang pertempatan di Malaysia dan subtopik 9.1 pada hari ini kita nak fokus kepada bagaimana jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Dan insyaAllah di akhir pembelajaran hari ini untuk 9.1 ni kita akan membincangkan jenis pertempatan yang terdapat di dalam negara kita, dalam negara Malaysia. Dan jadinya pada akhir video nanti, bila dah selesai menonton video ni, pelajar tanya pada diri sendiri. Cuba jawab soalan. Apakah jenis pertempatan di Malaysia? Apakah contoh-contoh pertempatan, jenis pertempatan di Malaysia? Baik, itu kita punya objektif pembelajaran untuk video pada kali ini. Baik, suka jugalah untuk cikgu ingatkan pelajar-pelajar sebagai seorang pelajar untuk mendapatkan ilmu tu dengan lebih banyak, dengan lebih orang kata tu semaksimum yang mungkin. Pastikan bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar saja, tetapi pelajar-pelajar juga membuat sedikit catatan. Jadi pastikan ada pen dan juga kertas membuat sedikit catatan. Baik, kita teruskan pengajaran kita pada hari ini untuk melihat pengenalan. Apa itu pertempatan? Apa yang dikatakan sebagai pertempatan? Baik, tu dia gambar. Gambar zaman dulu-dululah. Okey, kalau untuk pengetahuan pelajar, pertempatan ini adalah tempat tinggal penduduk. Tempat tinggal kita ni kita panggil pertempatan. Kalau zaman prasejarah, mereka akan memilih faktor keselamatan sebagai asas untuk menentukan kat mana pertempatan mereka. Dan sekarang ni pun kita boleh tengok pun faktor keselamatan memanglah menjadi asas. Contoh kan, kita nak tinggal kawasan tu, nak tidur, nak makan, kita tak naklah ada gangguan, tak naklah ada tiba-tiba tengah makan ada gangguan, ada serangan. Jadi kita nak memilih tempat yang selesa, yang selamat untuk dijadikan kediaman kita ataupun pertempatan kita. Okey, dan kini kita boleh lihat bahawa pertempatan ni telah wujud di seluruh kawasan di Malaysia. Boleh katakan kat seluruh kawasan kat dunia ni, kat Malaysia ni terutamanya, ada dah kawasan pertempatan. Cumanya kita nak tahu jenis pertempatan itu. Baik. Okey, dan taburan pula kalau kita lihat adalah berbeza mengikut kesesuaian lokasi. Kalau lokasi yang macam ni, pertempatan dia macam ni. Kalau situasi yang begini pula, pertempatan dia jenis macam ni. Itu yang kita nak belajar pada subtopik pada kali ini, iaitu ini dia. Okey, foto satelit yang menunjukkan pertempatan yang terdapat di Malaysia. Macam mana nak tengok ni cikgu? Foto satelit ni macam mana kita nak tengok? Okey, bagi tips sikit lah. Okey, untuk pelajar-pelajar boleh download aplikasi di telefon bimbit ke, di laptop ke, komputer ke, aplikasi Google Earth. Google Earth. Biasa pelajar guna Google Map. Tapi kalau Google Earth ni, dia akan nampak seperti ni. Foto satelit yang menunjukkan kawasan pertempatan sesuatu tempat. Kalau pelajar nak tengok tempat ataupun rumah pelajar sendiri pun, boleh menggunakan aplikasi Google Earth ni. InsyaAllah free je. Download. So, type nama tempat tinggal awak. Contoh, MRSM Kuala Berang. Dia akan tunjuk mana yang mesti Kuala Berang. So, kita boleh nampak. Ini bangunan ni, ini bangunan ni. Boleh gunakan aplikasi Google Earth. Iklan sikit untuk Google Earth. Okey, baik. Baik, 9.1 seperti yang dijanjikan, kita nak belajar untuk mengetahui jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Kita nak melihat ada berapa jenis pertempatan di Malaysia ni sebenarnya.
Ada berapa? 3, 4, 5. Okey, kita saksikan. Baik, jenis-jenis pertempatan. Okey, di Malaysia hanya terdapat 2 jenis pertempatan sahaja, iaitu yang pertama dikenali sebagai kawasan pertempatan bandar, dan yang kedua dikenali sebagai pertempatan luar bandar. Dan kedua-dua pertempatan ini sebenarnya boleh kita nilai, boleh kita tahu, boleh kita bezakan melalui 3 perkara, iaitu jumlah penduduk, bilangan penduduk dia berapa orang, jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut, dan juga jenis kemudahan-kemudahan yang ada di kawasan tu. Asasnya 3 perkara ni. Jadi 3 perkara inilah yang membezakan satu kawasan tu dikenali sebagai kawasan bandar ataupun kawasan luar bandar. Iaitu apa dia? Jumlah penduduk dia berapa ramai, bilangan penduduk dia berapa ramai, jenis kegiatan ekonomi dia, apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut, dan juga jenis kemudahan yang disediakan di pertempatan tersebut. Baik, mari kita saksikan, mari kita bincangkan satu persatu. Kita fokus dulu pada kawasan bandar. Nampak tu gambar tu. Kawasan bandar. Kita tengok kalau ada kawasan macam ni, gambar lebih kurang macam ni, kawasan bandar lah. Jadi, apakah ciri-ciri pertempatan bandar di Malaysia ni? Ini dia, dah ada jadual dia dah. Pelajar boleh tengok kat jadual sebelah ni. Menerangkan ciri pertempatan di Malaysia. Pertama tadi kita katakan jumlah penduduk dia. Bilangan penduduk dia berapa ramai. Di sini dinyatakan bahawa kawasan bandar itu adalah kawasan yang bilangan ataupun jumlah penduduk dia melebihi 10,000 orang. Kalau kurang daripada 10,000 orang, kita tak panggil dia kawasan bandar. Jadi mesti lebih 10,000 orang, barulah kawasan itu boleh diisytiharkan, boleh kita panggil dia sebagai kawasan bandar. Dan sudah tentulah apabila bilangan penduduk yang ramai, kepadatan penduduk tu sangat padat. Ataupun di sini dalam untuk subjek geografi dipanggil kepadatan penduduk dia tinggi. Ramai kan? Jadi ramai lah, padat lah. Padatan dia tinggi lah. Dan kemudahan yang disediakan, kemudahan asas yang cukup lengkap. Bukan sahaja kemudahan asas yang lengkap, tetapi ada juga pelbagai fungsi, pelbagai alternatif kemudahan-kemudahan yang lain disediakan di kawasan bandar. Dan taraf hidup penduduk di kawasan bandar ni adalah tinggi. Apa maksud taraf hidup penduduk dia tinggi? Contoh, taraf hidup penduduk tinggi ni, gaya hidup dia, cara berpakaian dia, cara kenderaan yang dia beli ni biasanya. Tu maksud taraf hidup penduduk tinggi ni. Okey. Yang seterusnya adalah jenis kediaman. Untuk pengetahuan pelajar, kita nak bezakan, kita nampak. Bila kita nampak jenis kediaman macam ni, kita boleh katakan di kawasan bandar. Secara umumnya, iaitu yang bercirikan moden. Majoriti kawasan bandar di dunia, di Malaysia khususnya, adalah perumahan dia, pertempatan dia yang bercirikan moden. Dan kegiatan ekonomi dia di sini, kat sini dia ada 4. Kalau tengok buku teks, dia ada 5. Okey, cikgu akan terangkan nanti apa dia. Yang pertama, perniagaan. Jadi kat kawasan bandar ni banyaknya kawasan-kawasan perniagaan. Ada kedai runcit, kedai shopping kompleks besar, kedai borong, banyak jenis perniagaan yang ada. Okey, itu yang pertama. Kedua pula, perkhidmatan. Apa contoh kegiatan ekonomi perkhidmatan ni? Tengok sebelah tu ada Maybank. Menyediakan khidmat keuangan. Simpan wang, nak keluarkan duit, insurans, macam-macam lagi lah, pinjaman. Itu perkhidmatan yang ada. Juga sama juga itu di perkhidmatan pengangkutan. Ada LRT, ada monorail, ada bas, ada teksi, banyak. Tu perkhidmatan. Dan seterusnya adalah kegiatan pelancongan. Biasanya kawasan bandar ni menjadi kawasan untuk orang melancong. Sebab ada pelbagai kegiatan ekonomi, ada banyak tempat-tempat yang menarik. Kan, bila orang nak melancong ni, nak tengok apa yang menarik. Jadi ada kegiatan pelancongan. Dan seterusnya adalah kegiatan pedestrian. Bermaksud kebanyakan kawasan industri-industri besar ni dibuat ataupun dibina, dilaksanakan di kawasan bandar. Contoh kawasan kilang-kilang elektronik, kilang-kilang buat telefon, pasang telefon, kilang-kilang memasang kenderaan, motor ke lori ke, kebanyakannya di kawasan bandar. Okey, kenapa buat kawasan bandar? Sebab kawasan bandar ni banyaklah mudah untuk dapat kemudahan nak pasang itu ni. Jalan raya dia pun lebih baik. Okey. Dan yang terakhir yang tak ada kat dalam slide sebelah ni, tetapi ada dalam kutip adalah pembinaan yang kelima. Dan kebanyakan kawasan pembinaan banyak
terdapat di kawasan bandar. Okey, bina shopping kompleks besar-besar, bangunan hak tinggi-tinggi. So, pembinaan yang terakhir itu kegiatan ekonomi dia. So, jadi ada berapa kegiatan ekonomi di bandar ni? Di Pertamatan Bandar ada 5 sebenarnya. Iaitu perniagaan, perkhidmatan, pelancongan, perindustrian dan yang terakhir pembinaan. Baik. Itu dia ciri pertempatan bandar di Malaysia. Jadi, semua yang ada sini pelajar kena tulis dan juga ingat. Untuk membezakan dengan kawasan yang satu lagi. Apa dia? Iaitu luar bandar. Mudah saja. Apabila kita dah ingat satu tentang ciri-ciri pertempatan bandar, pertempatan luar bandar kebiasaannya yang berlawanan lah. Jadi mudah. Okey. Seperti ada kat jadual sebelah ni. Okey. Jumlah penduduk kalau tadi bandar lebih 10,000 orang. Jadi kawasan luar bandar yang bertantangan kurang daripada 10,000 orang. Mudah saja. Kalau tadi kepadatan penduduk dia tinggi. Bila ramai, penduduk tinggi. Bila penduduk kurang, rendah. Senang je kan. Tadi pula kemudahan dia, bandar, lengkap. Ada pelbagai fungsi. Tetapi di kawasan kampung ni, kemudahan sahaja terhad. Terhad ni bermaksud yang basic ada kat kawasan kampung. Apa dia kemudahan yang basic ni? Ada kemudahan air, elektrik, jalan raya basic tu ni. Kedai runcit biasa ada. Tu maksud kemudahan. Okey, taraf hidup pula dialah rendah. Maksud dia sederhana je lah orang kampung ni kan. Pakai baju relax je, tak adalah pakai baju brand-brand je nama besar kan. Tak adalah pergi keluar nak pergi kebun ke pakai beg Gucci. Tak adalah pakai kasut tumit tinggi, tak ada. Tu maksud taraf hidup kan rendah, sederhana. Okey, jenis kediaman pula tadi dia kalau kawasan bandar ni yang berkediaman dia bercirikan moden, futuristik. Tapi kawasan luar bandar ni tradisional, rumah-rumah kampung. Daripada kayu, atap nipah. So jenis kediaman dia bercirikan tradisional mengikut kawasan negeri itulah. Kalau rumah kat Terengganu macam ni ciri tradisional rumah dia kan. Kalau kat Pahang macam ni, kat Negeri Sembilan lain pula. Kampung-kampung ataupun kawasan luar bandar di negeri lain, tu maksud dia bercirikan tradisional. Dan yang terakhir iaitu kegiatan pertanian. Kita tengok buku teks dia hanya berikan 3 sahaja, tapi sini kita pecahkan satu lagi jadi 4. Apa dia? Yang pertama, pertanian. Kebanyakan kegiatan pertanian, bercucuk tanam banyak dijalankan di kawasan luar bandar. Kawasan bandar ada orang tanam pokok, bunga, orang tanam sayur tapi dalam pasu tu je, dalam skala kecil. Kita tak panggil pertanian tu. Tu hobi. Tapi ni dalam skala yang besar. Contoh ladang kelapa sawit. Bawah tu kan ada gambar. Nampak tak gambar tu? Ladang kelapa sawit. Kebun getah. Kebun pisang. Banyak di kawasan-kawasan luar bandar. Okey, itu pertanian. Kedua, perikanan. Okey, kolam-kolam air tawar, kolam air masin, kolam air tawar, kolam air masin. Banyak kawasan luar bandar di pinggir-pinggir laut. Perikanan ni kalau dalam buku teks dia tak ada sebab dia termasuk dalam pertanian. Tapi kat sini dia keluarkan. So perikanan. Yang seterusnya kegiatan penternakan. Sebelah tu, kambing. Menternak kambing, menternak lembu, menternak ayam. Kita tak ternak lembu, kambing, ayam kat bandar. Nanti dengan baunya, dengan bisingnya, tiba-tiba kan lembu melintas kat bandar kan. Sebab itulah di kawasan luar bandar, penternakan. Sebab tu kawasan luar bandar ni jangan pandang sebelah mata, jangan pandang sini sebab penting. Kalau tak ada pertanian, tak ada perikanan, tak ada peternakan, siapa nak membekalkan semua makanan ni? Jadi luar bandar juga penting. Orang luar bandar pun semestinya penting. Jangan kita perkecilkan mereka. Setiap orang ada fungsi dia. Dan yang terakhir adalah industri desa. Apa tu industri desa? Tadi perindustrian ni industri desa. Industri desa ni adalah industri yang kecil, yang sederhana. Apa contoh industri desa yang ada? Contoh industri desa ni ada juga kilang, tapi kilang kerepek. Kerepek bawang, kerepek pisang, kerepek ubi. Banyak kawasan-kawasan luar bandar buat kerepek. Kan? Sebab kenapa buat kat luar bandar? Sebab nak dapatkan sumber bahan mentah tu mudah. Sebab pertanian, pisang, ubi semua tanah kat luar bandar. Tu industri desa. Contohnya pula kraft tangan. Gambar sebelah tu kan. Buat kraft tangan. Biasanya orang-orang kampung, orang desa, orang luar bandar ni rajin dan kreatif. Bandar ada juga. Bukan nak kata bandar ni tak kreatif. Sekarang ada pula yang kecam cikgu viral kan. Cakap cikgu semua ni cakap. Tak. Maksud dia
kebanyakan industri desa, kraft tangan ni banyak di kawasan luar bandar. Tu industri desa. Apa lagi industri desa? Nampak sebelah tu pembuatan apa abang tu buat tu? Buat labu sayung, bahan-bahan seramik ataupun atap-atap jubin. Banyak kawasan kampung yang bertanah liat sumber dia dapat. Ini maksud dia industri desa. Jadi harapnya pelajar boleh fahamlah perbandingan antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar tadi. So ingat yang bandar, insya-Allah yang luar bandar ni mudah juga nak ingat. Cuma bezanya kegiatan ekonomi tak boleh lah sebab kegiatan ekonomi tak ada perlawanan. Cuma kegiatan ekonomi di luar bandar macam ni, kegiatan ekonomi di bandar seperti yang disebutkan sebentar tadi. Baik. Cukup setakat itu sahaja untuk video pengajaran subtopik 9.1 pada hari ini. Okey, sebelum cikgu tinggalkan pelajar, sebelum cikgu pelajar pun meninggalkan channel cikgu ni, kalau boleh tolonglah seperti sebenarnya like, comment, share, subscribe. Like kalau sukalah. Kalau tak suka pun cubalah like. Komen sekiranya nak tanya apa-apa ke untuk tambah baik video pada akan datang. Share sekiranya video ini bermanfaat untuk rakan-rakan pelajar yang di sekolah lain. Subscribe supaya tak ketinggalan. Dan juga terima kasih. Thanks for watching this video. Ini dia. Like, comment, share, subscribe. Dan thank you for watching my video. Baik, itu saja. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam video pengajaran yang seterusnya. Ingat, geografi is fun. Geografi is all about us. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.